Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpatih, salam bersih, muafakat dan sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini, itu 11 hari bulan 2, bersamaan hari Khamis jam 11 pagi, kita berkesempatan lagi bersiaran di FB Museum Negeri Sembilan, di Serambi Museum Negeri Sembilan. Okey, sebelum itu, saya moderator pada hari ini, itu Puan Masita binti Mat Yusof, akan bersama anda bersiaran selama 1 jam, lebih kurang 1 jam, untuk membicarakan tentang topik yang kita wawarkan sebelum ini, iaitu masuk suku. Okey, segmen ini adalah antara aktiviti yang diadakan oleh Pak Museum dalam memperkasakan adat pepatih melalui Majlis Ilmu dan Perkongsian Maklumat. Jadi tajuk-tajuk yang telah kita kupaskan adalah sebanyak 13 siri, dan ini adalah merupakan Datuk siri yang ke-14 ya. Jadi tajuk-tajuk yang kita kupaskan itulah berdasarkan tajuk-tajuk mengenai kepimpinan, persempadanan, adat, seni dan budaya Negeri Sembilan. Jadi sebelum itu, kepada semua pengikut FB Live, mohon anda supaya share, like dan sama-sama kita wawarkan perkongsian maklumat pada hari ini. Okey. Sebelum itu, saya nak kenalkan Datuk dulu. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey. Panel kita pada hari ini bernama Nur Azli bin Haji Awaluddin, menyandang Pesaka Adat Datuk Lembaga Suku Sri Lemak Pahang ya. Itu adat lingkungan. Beliau ini merupakan seorang Datuk Lembaga di istana juga ya, yang kita panggil okey. So Datuk Azli ni bukan orang lain lagi pada pihak museum ni. Bukan beliau ni sering dipanggil untuk memberi ceramah-ceramah ya, dan sering berkongsi maklumat dan bercerita ya. Orangnya sigap ya, bergaya. Tua dah. Okey. Datuk, sebelum kita bercerita pasal masuk suku ni kan, sebab ini memang dinanti-nantikan oleh penonton-penonton FB Live lah ya. Cerita pasal masuk suku ni memang orang semua nak tahu. Sebab cakap je pasal masuk suku ni, anggapan orang luar tu lain ya. Jadi sebelum kita cerita pasal masuk suku, mohonlah Datuk cerita sikit apa pandangan Datuk pada di adat lingkungan itu, ataupun apa istilah adat lingkungan, sebab kita tahu luak tu ada berapa tu? 9 saja kan? 9 campur dengan luak-luak kecil yang bernama di bawah luak lain ya. Luak tanah mengandung dan juga adat lingkungan. Dan aktiviti yang adat lingkungan lakukan selama ni. Okey. Terima kasih. Terima kasih Puan Masita. Masita. Terlebih dahulu saya perkenalkanlah diri saya. Saya Datuk Andika Haji Azli, Lembaga Suku Sri Lemak Pahang Lingkungan Ceriau. Jadi saya ni duduk di bawah adat lingkungan. Jadi sebelum tu juga, sebelum saya terlupa, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih lah kepada Kerajaan Negeri Sembilan yang telah banyak menyalurkan dana-dana untuk teras adat, kalau tak silap saya, untuk memperkasakan lagi adat perpatih khususnya di Negeri Sembilan. Okey, berbalik kepada cerita tu tadi, bila ditanya saya tadi, adat lingkungan. Jadi kadang-kadang ni orang tak berapa faham perbezaan tu. Jadi di luar tanah mengandung ni ada lima luak. Iaitu diketuai oleh datuk-datuk pengeluak. Luak Ulu Bunga, luak Jampu, luak Teraci, luak Ineh dengan luak Gunung Basi. Bagi di lingkungan ni pula, dia ada seboleh suku. 6 yang di atas itu adalah di bawah lingkungan Yang Tuan. Batu Ampar Sungai Layang, Batu Ampar Sri Menanti, Selomak Minangkabau Senanti, Terdata Selanti, Tiga Batu, lingkungan. Di samping tu ada lima lagi suku ni adalah terlingkung di dalam luar adat lingkungan, iaitu Selomak Pahang Lingkungan Ceriau lah, saya lah, Tok Niko lah. Lepas tu Selomak Minangkabau Peraku, Tok Sultan Mentara. Lepas tu Batu Ampar 40 Pelangai, Datuk Raja Panglima. Lepas tu ada satu lagi tu di Gunung Pasir, Tok Johan. Tok Johan ni dia makan dua. Di Gunung Pasir pun dia, ke Senanti pun dia. Jadi bila ada berlaku kekosongan
di luar universiti itu, dialah yang akan membawa nama tu ke istana. Dan satu lagi itu batu ampang batu untuk membesar bapa. Jadi dicampurkan semua ada seboleh lebih kurang. Perbezaan dia ni dengan luak tanah mengandung ni cuma dia memakai adat lingkungan. Berbanding dengan luak ulumah ni dia memakai adat perpati. Kalau dalam buku adat ni bab 215 lah. Kalau orang lingkungan ni dia memakai bab 215 dalam braket tanah lingkungan tahun 1960. Daripada segi kuasa pelantikan tu, bagi luak-luak lingkungan ni, watikah pelantikan tu, Kebawah Duli Yang Mulia, Tuan Besar Negeri Sembilan lah, musahkan. Bagi luak tu, datuk-datuk, penghulu luak dia. Berbeza sikit lah. Berbeza sikit Mas Cita. Itulah dia. Bila Mas Cita bertanya masa tadi tu pasal perbezaan tu kan. Yeah. Orang sebut lingkungan, apa benda lingkungan ni? Lingkungan ompek yang bondu ke? Jadi lingkungan ni sebenarnya ialah lingkungan istana. Istana nan punya. Yang lain tu adalah di bawah kuasa luak. Jadi itulah dia. Okey Datuk. Sebelum kita pergi ke tajuk masuk suku ni, kita tengok dulu video kita buat sebelum tu mengenai masuk suku Jadi kita akan ulaslah berkata. Datuk, masuk suku ni seperti yang Datuk tahu kan, selalu dijadikan bahan golak kat orang kan, masyarakat luar lah. Yalah. Tapi bukan masyarakat luar saja, orang Negeri Sembilan sendiri pun banyak yang tak tahu apa masuk suku dia jadikan bahan golak kan. Dan kita tengok dulu segmen ni. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok Ketua. Ya. Masuklah. Leman mana? Oh, dia keluar tadi sekejap pergi kedai agaknya. Oh, ya ke. Tak apalah, saya duduk sini aja lah. Allahu Akbar. Tok Ketua dari mana tadi ni? Saya saja tadi. Tahun-tahun dia jalan ke kampung ni. Tengok kadang kampung kita ni. Saya nampak kau sini ni. Saya singgah lah. Saya nampak kau menjahit. Tapi maknu ya, ada masalah kau. Macam ni Datuk. Sementara Datuk ada ni, saya nak bagi tahu ni anak saya ni dah ada yang punya. Dia dapat orang sembilan pula. Katanya ada suku. Saya ni tak ada suku. Macam mana Datuk katnya? Oh, itu yang kau menungan tadi tu. Jadi saya pun tak faham pasal apa adat ni. Jadi kita rujuklah kepada orang yang pandai pasal adat ni. Saya ada tengok tu dalam FB Museum Negeri Sembilan tu. Ada satu segmen tu tahu dia tengok pandai dia buat. Tarikh pada 9 Februari 2021. Jam 11 pagi. Tajuk masuk suku. Di FB Museum Negeri Sembilan. Oh, dekat FB Museum Negeri Sembilan. Oh, nanti saya bagi tahu anak saya. Kami tengok sesama. Sama-sama kita saksikan di FB Museum Negeri Sembilan 11 Februari jam 11 pagi. Jangan lupa like, share dan follow FB Museum Negeri Sembilan. Okey Tok. Kita tengok segmen tadi kan. So kalau sebelum Datuk ulas apa yang dimasukkan dalam cerita tadi lah kan. Cuba Datuk bagi apa itu definisi masuk suku tu ataupun ada istilah lain digunakan dalam adat. Jadi saya pun nak tergolak juga tu. Sebenarnya kalau si perempuan tu ada suku,
yang nak kahwin tu orang luar, orang Perak ke orang Selangor ke. Tak apalah nak masuk suku lah. Tak payah dah, payahlah nikah. Ni pun boleh kan. Dia tak janji, dia tak nikah adik-beradik. Sesuku. Tapi tak apalah, saya bagi penjelasan mungkin masuk suku ni sebenarnya asal memang gitu. Kata-kata pegurauan orang. Bila dia nikah orang ni 9 roto dia Nabi selesai apa semua tu kan. Sebenarnya tak ada dah. Siapa pula? Kau tak macam tu, tak lakulah pula nak darah ni 9 dah. Takut orang nak dongkek tu. Takut orang nak dongkek. Takut. Pernah saya dengar kedai tu bila apa, mana calon apa orang rumah kau ni, orang apa, orang Perak. Oh, tak boleh buat menantu tu dah, habis kotor dan salah. Jadi saya nak bagi pemakluman supaya biar mana-mana pihak lah kata orang tu kan, tak kira lah dalam ni 9 sendiri kau, di luar ni 9 kau kata orang tu. Tak ada salah dah. Nikah kahwin ni kalau dah syarat kata boleh tu diperbolehkan lah. Tak ada salah dah. Jangan dia nikah adik-beradik. Istilah yang saya maksudkan masuk suku ni sebenarnya akan berlaku pada keadaan semasa. Contoh saya katakan. Dia bila sebut istilah ni tadi, dia akan bersangkut paut dengan kodin ni. Saya faham maksud tu. Jadi untuk makluman lah, kodin ni pula kata orang tu bukan semua dah. Boleh dah. Macam kami di adat lingkungan, saya baca ni adat lingkungan saja ya. Okay, tu. Memang tak diperbolehkan. Pesako tak lebar, tak banyak. Lepas tu nak dipupuk ramai-ramai dalam tu. Yang keduanya pula, pemilik tanah pesako ni saya nak beri maklum lah. Terutama sekali pada orang perempuan lah. Sebab yang mewarisi pesako ni perempuan. Dia ni tanah pesako adat ni bukan tanah apa. Maknanya hak mutlak kita, tidak. Kita ni cuma tanah adat ni bila orang tanya tu suku nan punya. Dia manahkan saja. Dia manahkan dia. Menjaga, memelihara. Kelebihannya pula kalau orang adat lingkungan ni lelaki boleh didaftarkan nama. Sebab dia memakai pada Enakmen Pemegangan Adat bab 215 Tanah Lingkungan. Berbanding dengan orang di luar, dia memakai adat perpati. Bab 215. Tetapi lelaki boleh juga, cuma sebagai joint life occupancy. Masa hidup tu dia nak makan ke apa ke, payahlah ambil, tak ada salah. Siapa pula nak menahan? Tapi besok yang dibawa pula ke anak bini tu saya nak beritahu tu kepada orang lingkungan pula, kata orang tu kan. Tak ada dah, habis kat dia esok dia balik ke wari. Itu yang dikatakan dalam adat tu, poinan setampuk beralih ke yang setangkai. Habis nan setangkai pergi kepada wari yang berjurai. Jadi makna kita mesti tanamkan satu sifat, satu pemikiran dalam tanah adat tu bahawa tanah tu bukannya semanjang kita punya. Berlainan dengan tanah faraid. Tanah faraid ni kita empik orang bernama. Saya 2, 3 empik. Saya nak jual share saya. Tak payah minta konsen Tok Lembaga apa semua dah. Payah tukar. Tapi tanah adat tak boleh. Di situ keluarnya harta dapatan dengan harta syariah tu, pembawaan tinggal. Kita rujuk balik pada suku tadi tu. Balik pada suku. Okey, untuk istilah berkodin tadi tu, pertama sekali kodin ni bila cerita suku ni tadi tu, kodin ni ada 2. Kodin Pinang Sebatang, atap Selayar, apa ni, lantai sebilah. Itu dia macam ni cerita dia. Orang tu saja nak menempang bersedara. Jadi apa pula golai kan tengah hari tengah malam ada rumah orang tu. Sesalahnya pula kang. Jadi dikodinkan. Kodin apa ni? Pinang Sebatang. Songik dia yo. Kalau kita orang tutur dengan dia yo. Dan dia tak ada repit tanah pesako tu dah. Nampang serago. Nampang serago. Mencari mak angkat dah maksudnya. Ibu Somang. Proses dia sama juga. Macam tu. Ada jugalah ni saya tengok ni macam-macam ada apa ni pentawar apa semua. Ini macam satu perjanjian lah. Gimmick. Tapi kalau kita tengok pada persiapan kat depan tu, lebih pada aus rumpun Datuk kata yang peringkat kedua tu. Okey, saya habiskan tadi tu kan. Itu satu. Yang keduanya kadang-kadang ni lembaga pembesar-pembesar adat
dalam satu-satu suku tu nak naik jadi limago ke, bapak ke, bosawari ke. Kita tak tahu daripada jali siapa jodoh kita. Entah dapat orang Johor, entah dapat orang Melaka, entah apa semua. Mana pula nak disandan pesako tu. Dah kojan dah. Okay. Itu syarat dia dah kalau nak nyam pesako tu. Nak nyam pesako tu mesti bersuku. Jadi bak kata orang tu atap selayar lantai 9. Numpang lah masuk pesako apa tu nak dikodinkan bini tu. Itu pun dia tak ada mendapat apa-apa tanah ke apa ke. Jadi bak kata orang tu macam saya cakap tadi tu nampang seraga je. Fulfill lah nak memenuhi syarat. Yang itu selalu kadang-kadang tak ada masalah. Orang suka kemah. Tak ada. Tapi yang jadi satu masalah ni aus rumpun, buluh. Buluh lah kalau kita tanam. Bertunis, sanun bertunis, sunat bertunis. Makin lama makin banyak. Makin luas dia punya kelompok itu. Itu sebabnya disyaratkan anak yang diskodinkan ni boleh dapat 1/3 je. 2/3 dia mesti balik kepada waris yang berjurai. Ataupun yang bertangkai tadi tu. Tak dapat dia munyurnya dah. Tapi kenapa dikodinkannya anak tu? Dikodinkannya. Atas dasar apa dikodinkan? Itulah kadang-kadang selalu pada rumrah pasal nak beri otor lah. Jadi mak ni tadi ada pula anak, tak ada pula anak. Yang selalu ni kategori pupus kata warna 9. Ku ada pula kadang tu anak lelaki lah kau semua. Jadi dia ambil lah nak cucu tadi dikodinkan masuk suku tu. Buat pemolo den, dah tua sok kata dia. Elak kain den kata orang tua makin. Jadi apa pula hasilnya budak tu dia barilah dia setapak rumah. Tetapi ni yang banyak kadang-kadang tu berlaku pula. Nak buat bondo tu tadi, mak ibu semang ni tadi mesti fikir. Tanah yang kau nak skodin ni tanah pesako adat. Suku nan punya. Baiklah buning, lelok sama jurai keturunan awak tu. Makak ko, dia bagi sanak ibu ko. Dia nak apa ni? Tak ada salah. Yang Roma jadi masalah ni bila buat dalam senyap je. Jadi kadang-kadang dekat situ Datuk Lemago dah jadi apa pula dah. Dah jadi sebuah salah pula. Bila diluluhkan rumah siap baik berbunyi kungkang kat belakang tak batulah apalah. Jadi pening balor itu sebab ada separuh tempat saya tak payah sebut kan. Saya dengar dia tak nak lagi dah. Ada luar lah. Walau-walau. Tapi saya cerita ni dia ada lingkungan. Kami dia ada lingkungan ni memang tak ada mengamalkan. Tak pernah mengamalkan. Mungkin yang ada lopek-lopek tu tak tahulah. Tapi setakat ni saya tanya-tanya dekat yang ada lah. Tak ada dah. Tak ada. Tapi pada umumnya masuk sukunya memang ada lah di semua. Ada benda tu. Benda tu dia adakan kenian. Kalau dalam ini pun tak ada dah. Itu sebab itu hasil perbincangan lah tak ada Datuk adat lah. Yang Datuk adat je lah. Tapi bak kata orang tadi tu kalau daripada segi untuk nak mensahian tu besar lah kalau misal kata apa tadi tu ni pinang sebatang tu selesai ingat bapak je. Lepas tu buatlah kerja-kerja cacah darah ni. Lepas tu dah sudah tu garang di Mago datang imam baca doa jamuan lah. Itu jangan jadi masalah. Yang Roma masalah ni aus rumpun. Tak boleh tu dah kata dia. Tapi macam saya cakap tadi itulah. Saya boleh menorangkan benda ni tak ada salah tapi di tempat saya memang tak mengamalkan. Dan ada juga separuh luar tu tak mengamalkan benda tu. Dah dikunci tak ada boleh dah. Pasal dia tak pasal nak mengalami masalah ni lah. Cerita nak melo apa masalah? Mak anak lelaki ada tanggungjawab. Belum lah mak awak. Adat pun kata kan. Anak lelaki ni apa syarat ke faraid pun mengatakan tanggungjawab kita. Orang lelaki ni melo. Belum lah mak awak. Awak dibiarkan orang tua tu. Anak pun misal kata. Tapi satu lagi yang saya nampak kadang tu balik pada cerita masuk suku ni tadi. Menyangkit kepada cerita Bokodin tadi. Kalau anak ambil nak buah. Anak angkat. Di kalangan anak buah dia lah. Akak ngah tu ramai perempuan ni. Ambil balai dan seorang kan dia melu. So dan bagi apa. Tu tak ada. Itu memang jarang masalah lah. Dah tentu dah. Budak tu dah pek so.
Betul tu. 100% dia punya. Tak ditikai no, pasal dalam rumpun dia. Sebab suku yang sama. Suku yang sama. Yang cerita nikah kahwin kadang tu ada ya istilah suku ni timbul. Dia cerita dia macam ni. Yang perempuan ni suku Slomak misal kata. Mak Pahang tu kan contoh. Berkenan pula dengan orang suku Slomak Pahang. Limago sama, bapa yang sama. Dah golo. Pula nak muat ni. Nak kalau kata orang tu nak mahalal lah benda ni. Jadi terpaksalah yang seorang ni tadi dikeluarkan pada suku tu, selalu dia ikut suku belayah lah. Maka nikah diperbolehkan di atas taraf sako tu. Tapi harus ingat, macam mana pun tadi kau tetap dikira nikah sesuku. Apa hukum nikah sesuku ni? Ini istilah orang sesuku lah ni. Sesuku tu. Istilah kata orang tu tak apik lah tu. Nama sako pun semua susah. Yalah Datuk, kita tahu kahwin sesuku ni, yang selalu orang hebohkan, kahwin sesuku ni tidak digalakkan, tak dibenarkan langsung. Adat tapi syarat membolehkan. Jadi betul saya kata tadi tu, antara faraid dengan apa tu, dia benda ni macam mana pun Masita, dia akan bersangkut dekat tanah. Bak kata arwah tu kali ni kalau tak ada tanah sako ni tak ada limago dah, tak ada limago, tak ada bapak. Dia cerita suku tak wujud lagi dah tanah. Dia macam mana bila cerita benda tu kan, dia mesti ada kono dengan suku. Itulah sebab kadang-kadang kita, masyarakat kita ni sekarang dah moden tu. Budaya lama tu tak diapik je lah lagi. Jadi dia fikir dah suka nak kahwin juga. Jadi isu-isu yang ni lah yang selalu dikaikan. Kalau bagi orang tu buluh dah terasak ke tabing, kijang dah terasak ke rimau, ikan dah terasak ke ombangan, dah tak boleh buat apa-apa ni dah. Jadi carilah alternatif. Maknanya dalam adat tu adalah penyelesaiannya. Ada. Kata orang tu ibarat kata orang tu kok taurik tu tak ada benda tu nanting dah. Kok kondu tu tak boleh dipiuan dah. Ada cara penyelesaiannya. Adat atas muafakat. Tapi guniklah elok. Jangan pandai-pandai menggunakan kuasa witu pun semua. Tak boleh lah. Tu yang rumah kata orang tu. Rumah siap baik bunyi. Tak buat tu lah tu tanya lah. Kata sampai mati sebut ni kata orang tu. Itu sajalah Masita yang untuk dapat bagi penerangan. Begitulah dia tuan-tuan ya, sebab adat ni cantik. Cantik dan ia penuh dengan apa tu? Penuh dengan budi bahasa, perbidalan, kan? Lembut dan baik, boleh dicedok. Ada yang pembilang mengatakan pada adat tu menimbulkan yang baik kan? Dan menghilangkan yang buruk. Itu ada. Jadi inilah proses yang kita lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang dikatakan yang apa ni, orang ni 9 ni nak kahwin, orang 9 susah nak masuk suku, atau apa selang sepinggang. Jadi itu semua persepsi tu persepsi saja tu tinggal. Kalau diikut tu adat dan satu persakon dan data sungguh bertentu berhak asing-asing. Apa dia katakan bumpuk satu bak sendiri, ibarat sawah lopak orang yang dibocah. Lopak sendiri kerjaan. Hak orang jangan diambil, hak sendiri tuntut. Apakah itu selamatlah? Ya. Itulah dia cerita. Okey, Datuk, sepanjang Datuk menyandang pusaka adat ni, berapa tahun Datuk menyandang pusaka adat? 22 tahun. 22 tahun lama ya. Mungkin ada pengalaman tu. Pengalaman dalam bidang lingkungan. Aduh, pengalaman maksud saya dalam kahwin sesuku ya, dan inilah yang adat serumpun, sembilan lantai. Saya pernah jumpa kes terjumpalah ada tu yang tak kono ke saya, ada terkono ke suku lain apa semua. Pertama sekali tadi macam kes nikah sesuku. Nikah sesuku ni bak kata orang tu kalau dicampakkan ke laut ikan pun tak nak. Ibarat buah dulu kata orang tua tu kan. Campak ke darat ayam tak patuk. Tok sisi habis betul kalau nikah sesuku ni. Jadi kalau nikah sesuku ni kalau daripada segi pewarisan harta habislah. Begitu juga dengan kalau dalam silsilah keturunan tu boleh menyandang pusaka kan. Habislah dia. Cacat seorang ni habislah 7 keturunan besok. Apa sebab Masita? Sebab besok dibaca ke orang. Macam mana dia nak bagi dia tu jadi orang raga, jadi bapa. Dia sendiri tak betul adik nikah sesuku. Betul juga. Sejarah cakap untuk tu lah. Apa dia nak beri betul, dia sendiri tak menang apa-apa. Nikah sesuku. Yalah bagi tu hukum alam. Hukum alam ni bagi orang tu tak dapat dia kita dah. Tapi dalam penyelesaiannya terpaksalah kita ikut pada apa. Kek mana tempat itu.
Kalau cerita adat, kita buatlah cerita adat. Kalau cerita faraid, kita buat cerita faraid. Lagi satu Tok, saya ada dengar juga. Orang kata kalau kahwin suku ni, maknanya zuriat tu tak berapa subur. Macam tu. Itu sebab, betul ke tu, Tok? Itu sebab dijatuhkan 5 pantang kata orang tu. Tanah Pusaka ni pertama sekali dapat dari orang perempuan. Yang kedua lelaki ni mengikut nasab sebelah mak. Yang lelaki ni jadi semua orang. Jadi bab kita yang keempat kelima tadi tu, yang saya ingat tadi tu bila Masita cerita pasal nikah sesuku ni tadi tu dapat zuriat tu besok tak sempurna. Itu memang banyak terjadi. Kalau nak ikut doktor sendirilah, saya pernah terbaca dalam satu makalah lah. Dia sendiri pun kata, bila nikah sesuku ni macam kita ni nikah adik-beradik. Nikah adik-beradik. Saya ni ialah tak ada degree pasal doktor. Kromosom ke apa tu tak bercambah. Jadi kekurangan satu XYZ ke apa semua kita belajar masa sekolah kan. Ini saya saja membuat andaian. Tapi saya rasa betul benda tu. Jadi tak berkembang. Tu yang kadang-kadang. Ada juga orang bercakap. Ada itu semalam Dori Dua tanya cerita pasal nikah sesuku ni dapat anak tak sempurna. Betul saya cakap dengan orang tu. Kadang-kadang, tapi saya tak sebut lah orang tu. Saya pernah nampak sendiri kan. Maknanya berlaku lah, benda tu berlaku. Down syndrome apa semua. Jadi maknanya adat tu sendiri tidak membenarkan. Bukan tidak menggalakkan, tak membenarkan nikah sesuku ni. Dari segi nak berkembangkan lah. Pengembangan kalau dia kita tak ada, tak berkembang. Tak berkembang. Kan cantik kalau bisa kata, macam saya Semat Pahang. Menyemendu ke terata, berkembang orang terata tu. Betul. Beranak piak dia 8, ompek lelaki, ompek perempuan, berkembang tu. Kalau nikah sesuku tu kan macam mana pula nak manggil? Orang tu makin dah jadi mentua pula dah. Jadi mungkin adat tu makin dia dah terfikir panjang. 1000 ompek kati tahun dulu. Cantik dah diaturkan tu. Otomatis tu dah berfikir panjang dah. Kalau buat ni besok ni jadi. Sakit bermula mati bersebab. Apa kalau aku buat ni apa akan jadi? Ni ada benda yang aku alami. Jadi macam itulah Masita. Tentang yang Masita tanya waktu tadi itulah. Dari segi ni Datuk, pembahagian Datuk Pusaka yang orang yang dikodimkan tu, agaknya berapa share bahagian dia tu. Okey. Apabila berlakunya situ kodim selalu harus rumput lah kan. Dapat waktu. Cuma dahulu kala ni mengikut kajian saya lah. Daripada yang apa yang saya dapat tahu, saya bertanya yang memberi kata apa ni hak untuk anak angkat ni tadi 1/3 saja. Sebab apa 2/3 tu akan balik kepada waris nan berjurai. Tak dapat dia menyon dah. 1/3 saja dibagi. Yang lebih tu sebab apa? Timbal balik tadi suku nan punya. Tu sebab saya kata tadi tu, kita sebagai pengamal adat pepatih ni terapkan dalam pemikiran kita bahawa tanah Pusaka Adat ni bukan kita nan punya. Selalu orang sebut tu suku nan punya. Maknanya hak suku tu lah. Kalau suku selamat lah. Kalau terata lah. Cuma nak mencorakkan tu tadi cara apa tu di atas apa ni budi baik, perbincangan bersama, muafakat. Jadi tak ada lah masalah timbul. Okey, tapi orang yang dikodimkan tu macam mana dia punya kedudukannya dalam suku? Adakah dia tu dimuliakan ke atau dia sama macam yang sama juga? Itu pasalnya dah ada dia aku tadi dah buat cacah darah ni. Selak sepuset kata orang tu. Sepuset selak sepuset. Suri setemuni. Selak sepuset. Jadi mangku saudara lah kita. Takkan baginda kau aku lepas tu kau tidak lah. Tak waktu tu dah. Kena ikut lah. Tu sebabnya adanya tadi kalau orang nak untuk makluman Masita lah kan. Boleh kau terangkan tu satu-satu peranan fungsi dia tu. Misal kata yang ni pisau ni sebenarnya ni lah yang makan diri esok. Siapa yang tak waktu. Ni ataupun tawar. Simbolik lah tu ya. Simbolik sebenarnya benda ni. Darah ni tadi tu tu lah dia cocah darah. Makin pakai darah. Dulu darah botol. Dulu kata orang tu darah betul, darah lembu, darah apa tu najis pula hukum jadi sekarang ni dibuat dia orang simbolik jadikan apa tu inci. Kain putih ni sok buat pemalut lah sok kalau mati. Yang ini menguatkan pada Limago lah adat. Lambang Limago adat. Lepas tu lafaz tak sisio tu disaksikan oleh Quran. Kalau tak percaya tanyalah di mana-mana. Itulah yang biasa yang akan dibuat.
Okey, siapa anggota yang akan cecah darah? Cecah darah ni selalunya pertama sekali bapa dia lah. Lepas tu ibu semang tu, budak yang dikodin tu. Ibu sokor pun boleh je. Disaksikan oleh Tok Lembaga. Tok Lembaga nyaksian je lah. Mosahan. Dah berlaku. Lepas tu lembaga tu tadi konolah keluarkan surat pula. Baik tanda janji bahawa si Pulan bin Pulanah ni telah dikodinkan awus rumpun kepada Ibu Semang ni. Jadi pada akan datang ni besok, apabila tak ada lagi keadaan maka berhaklah dia menuntut tanah pesaka milik mak angkat itu tadi. Selelok tulis itu 1/3 bahagian saja. Jangan pertikaian besok. So habis diminta semua maknanya dalam surat perjanjian tu dinyatakanlah 1/3. Selelok buat. Saya mana-mana yang buat tu saya katakan. Dah turun dah torang lah ibu suluk. Tanda jadi advokat apa tanda tu ni? Siapa saya ni? Apa nak jawab? Tak dapat dah dakwi ni dah. Betul. Okey. Tadi lepas majlis ni lepas acara apa ni berkongsi. Dah lepas baca-baca tu lah. Adalah dia punya. Ada tak majlis yang diadakan untuk meraihkan saudara baru apa? Ada. Jadi saya ni pasal dia apa tapi pernah tengok lah. Jadi sebelum majlis kedatangan tu bercakap lah. Jadi fahamlah saya tujuan Datuk datang ke sini. Bak kata orang tua-tua, ada tak lokan dia panik, tak lapuk dek hujan. Tak lomak dek santan, tak kuning dek kunyit. Kain dipakai usang, adat dipakai baru. Lapuk dikajangi, usang-usang diperbarui. Jadi tujuan saya datang pada majlis Kodin Awus Rumpun ni, kok perahu bertambangan, kok beban bersandan, kok dagang bertepatan, kok jauh mencari suku, kok dokek mencari sekodin. Kok awi saya beri air, kok litak saya beri makan. Jadi itulah yang apa ni untuk meneruskan majlis itu pada Datuk Bosawari tu. Silakanlah tu. Dia pun mulakanlah bicara asal Datuk. Itu macam satu perjanjian lah. Perjanjian. Supaya nanti akan datang tidak timbul lah. Tak ada mas siap baik bunyi tak timbul dah. Ni tu selalu mas siap baik bunyi. Pasal apa tu? Tak ada unding dengan lagi yang berjugai tadi. Dibuat macam waktu sako dio yo kata. Padahal rohwan yang bunyi tu makan panjang baca itu. Tapi adat apa ni Awus Rumpun ni yang masih dijalankan. Ada yang mengamal lagi. Di luar ada luar dah apa dah. Dah kunci dah tak ada. Pasal paning lah kepala pengulu sama undang lah dah mikirnya beramuk lok tu. Macam dia ada lingkungan tak ada langsung lah. Tak pernah sepanjang saya menjadi ni tak pernah saya jumpa. Tak ada lagi Tapi kalau orang yang mengambil anak angkat bangsa luar tu, Cina ke, bangsa India ke, macam mana tu? Itu ada. Sama juga? Sama juga. Pembahagian harta tu pun sama juga? Sama juga. Dia ada yang itu prosesnya nak angkat lelaki kan. Yang kalau ambil nak buah tadi tu anak yang dikodimkan. Anak angkat yang dikodimkan. Betul. Tadi tu anak buah ini anak angkat yang dikodimkan. Selalu anak buah ni tak ada masalah dah. Syukur lah ya domah. Sebab apa? Anak yang dapat balik gokor kat lung. Yang selalu masalah ni bila tarik orang luar. Anak cucu, anak kita lelaki, anak cucu. Bini, anak kita tu takkan selamat. Tu nikah orang 3 waktu. Dah orang 3 waktu dapat. Tu yang kita orang tua dulu pernah bercakap. Saya pernah bertanya, tu apa hukumnya kalau apa ni, sekodin ni, apa ni, dobui. Kata. Tak apa dobui tu, sakur dapat dia orang, kata dia. Kalau dulu-dulu memang, baik Bosawari, baik Bapak, baik Lembaga, kat situlah dia bertahan. Sakur dapat dia orang. Tak percaya, cuba tanya di luar-luar masing-masing. Itulah dia jawab. Jadi, masing-masing tak menjaga hak rumput masing-masing tu lah. Kono lah. Jaga lopak masing-masing. Kalau dah kita kono banyak tu, kita timurlah kikat. Kita timurlah. Tak ada anak-anak dah. Ada apa nak buah, apa-apa anak buah ada. Ambil lah. Yang kodin lah. Anak buah jauh ke, anak buah dokek ke. Uat itu mari semayang ke. Ambil lah orang tu belum. Tak beraduh lah kan tu. Tak ada lah masalah dah. Syukur dah Dali. Okey Tok. Kita pergi ke sesi yang seterusnya Tok. Sekarang ni kita nak cuba jawab soalan daripada pembaca FB Tok. Jadi saya rasa banyak ni soalan ni. Jadi soalan daripada pembaca FB yang soalan kepada pengikut FB, kami membalas soalan berkaitan saja. Ya.
Okey. Jadi kepada pengikut-pengikut FB, kami akan membalas soalan-soalan yang berkaitan saja, berkaitan. Yang bersangkut paut. Jadi yang lain-lain tidak bersangkut paut dengan segmen kita pada hari ini tu, kita mungkin akan pergi ke sesi yang seterusnya. Okey. Okey. Okey Tok, ada apa lagi yang Datuk boleh kongsikan dalam acara masuk suku? Suku ni tadi itulah dia. Macam yang saya ulang tadi tu kan, kalau ikut dalam bahasa buku panjang, tapi orang tua ni nak senangnya. Berkodin ataupun masuk suku ni satu jalinan ikatan keluargaan antara individu A, suku A, atau orang luar yang tak ada suku, ke keluarga bersuku B dipanggil masuk kumpulan ataupun masuk suku. Itulah dia istilah. Maknanya ditarik apa ni, diambil orang tu sama ada dia ada suku ke tak ada suku, masuk ke suku tu. Tu dia nak katakan masuk suku. Masuk suku. Jadi kadang orang tak faham macam tadi persoalan yang dikeluarnya dia ni tadi tu kan, boleh tak kata dia nak saya perempuan nikah sama orang PK, apa pula tak boleh pula, apalah tak ada salah tu. Jadi jangan takut. Untung dapat menantu orang PK. Pula masalah. Tak ada masalah tu. Yang bermasalah tadi tu tak ada tu cerita tu. Berkenan pula si Ujang tu sama si Jamilah tu. Dia lemago sama, bapak sama. Tu bak kita untuk tu lebar suku nan boleh dan kau itu yang kau nampak kata. Itu sebab saya tagihlah sikit Mas Sita kan supaya itu sebab dalam istiadat bila nak nikah kahwin ni ada istiadat mengisik. Mengisik ni tujuan dia orang yang diwakilkan tu tanya masa tu. Saya nak nampak tanya ni abang anak abang ni anak akak ni apa suku saya budak Ujangnya selamat, Bahang. Saya selamat menang khabar, boleh, entahlah. Tak ada salah tu. Itu tujuannya merisik tu. Bukannya pergi merisik tu, apa tanya bila nak buat, apa nak antaran. Ini salah. Itu tanya, tu kerja mak ayah. Merisik ni kerja mak ayah. Mak ayah yang tahu Lepas tu baru bertunang. Baru disuruh orang mono pergi berapa. Disuruh pergi dipanggil datang. Lepas tu putusan tu sampai balik ke Empek Mono. Itulah dia cerita. Sebenarnya dapat ni tak ada susah dah. Tak ada complicated ada. Tapi kita nak tahu. Kena ada muafakat juga. Kena ada muafakat. Tak tahu bertanya. Kata laguatan tu tanya Wan, tak ada tanya Wan, tanya atuk, tanya mak, tanya apa. Merujuklah kan. Betul. Tahu. Jadi masa merisik tu kita dah tahu dah. Okey. Okey Tok. Kita pula ada lagi. Kita sebenarnya kita tunggu soalan-soalan daripada pembaca lah kan. Sementara menunggu soalan tu kita Datuk bolehlah cerita pasal adat lingkungan ni. Okey dalam adat lingkungan ni tadi selalu tu orang tertanya kenapa orang lelaki kata dia kan boleh mendapat hak dia tanah pesaka. Jadi dia ni kalau kita tengok sendiri dalam Enactment Pembangunan Adat tu to all the members. Dan Datuk Lembaga is a custodian. Datuk Lembaga ni yang akan menentukan peribaik anak buah yang akan menjaga tanah pesaka adat. Dia harta pembawaan juga sama. Harta kata orang tu pembawaan. Jadi lepas tu dikembalikan balik apabila dia tak ada. Berbanding dengan adat perpati bab 215 tu, pemilikan harta pusaka dia, lelaki tak boleh didaftarkan. Tetapi dia boleh makan hasil selama dia hidup. Ada duit sawit apa semua, pergi tuntut, tak ada salah dah. Bawa geran tu. Bagi. Tapi dia berapa bagian nama 1/3 dia dah boleh ambil. Dia tak boleh usik pula semua tu dah. Maklang apa tu? Untuk bagian nama itu. Dapat bagian tu. Itu juga kalau ada pengambilan balik tanah. Kanun tanah negara kan buat jalan buat apa, tak ada salah dah. Benda tu ada dalam undang. Siapa kata tak ada? Itu saja beza kelebihan dia. Kalau misal kata yang luar dengan luar ilmu undang, luar ilmu mulu ni dia pakai bab 215 lah. Itu saja beza itu beza di antara adat lingkungan dengan lain ya. Dengan lain-lain. Tak ada. Tu yang satu kolom tu. Okey, tadi Tok kita cerita masuk suku. Ada pula yang tanya tu suku tu apa? Apa maksud suku tu? Suku tu kalau kita dalam Negeri Sembilan ni kita tahulah orang Negeri Sembilan kan bersuku kan. Orang luar kata suku tu apa?
Suku tu tribes. Itulah tribes. dia. Suku Terdata, Biduando, sukunan Doleh tu lah. Nak Aci, Batu Ampar, Selomak, Selonggang. Itulah dia. Jadi maknanya, orang lelaki ni tadi, tak kira lah dia orang beradat ke tak, orang yang ada suku tak ada suku. Jadi dia masuk ke suku di situ. Jadi bila pergi nikah tu kalau dalam istilah daripada suku yang dia boleh. Mondo lah. Daripada suku yang dia boleh tu. Dia suku yang dia boleh. Lebar suku yang dia boleh ni kata dia. Pilihlah yang mana satu nak masuk tu. Okey. Ini ada soalan tu daripada pembaca ni. Dia bertanya, berapakah luas adat lingkungan ni? Berapakah luas adat lingkungan? Dia tanya tanah ke tanya adat? Mungkin kan tanya tanah kan? Keluasan tanah adat lingkungan. Keluasan tanah adat. Keluasan tanah adat lingkungan ni, orang yang arif pasal tanah pun, apa yang saya dapat dengar lah masa zaman Haji Sulaiman ke tak silap saya masa tu, dia sendiri pun tak dapat nak jawab dah. Pasal benda tu semua ada di pejabat tanah benda tu. Tetapi apa yang saya dapat tahu gitu lagi, saya pun pernah ada satu masa dipanggil oleh pihak-pihak kawasan. Kawasan. Kalau ambil kawasan ni mengikut daripada sempadan itu dari mana ke mana? Persempadanan dia. Persempadanan dia. Soalan tu agaknya dah. Okey. Tadi apa benar kan? Luas benar dia punya poin. Okey. Persempadanan dia. Persempadanan dia. Kalau luar lingkungan yang tuan, yang tadi saya sebut tadi itulah Batu Ampar, Sungai Layang, Batu Ampar, Sri Menanti, Selomak Minangkabau, lepas tu Terdata. Dia kalau enggan dia tu nak mawak ke jalan Ulu Pilah tu Songit Bukit Lempato. Bukit Lempato. Itu sempadan dia kepada situ ada orang lingkungan. Mawak ke Kilin kau tak silap saya itu Tok Aki zaman cakap sampai masjid lama tu, masjid tinggal tu. Tanjung Beringin. Ompek Batu Keliling kita orang panggil. Tanjung Beringin Tanjung Beringin. Lepas tu pula kalau di suku saya di Ciriau tu adalah sikit sebenarnya boleh bawa rumah sikit di Ciriau tu di kawasan Telapak Menan Johor tu adalah lebih kurang dalam 5-6 buah rumah. So 5 ke 6 buah betul lah. Ada benar pun masih tak, tapi banyak dah tinggal. Jadi lepas tu di Peraku tu ada sikit di bola Batan Pilah Peraku seborang. Tak silap saya ada Tok Sultan cakap dengan saya. Di Pelangai tu ada sikit. Di bola dokek-dokek ITM tu Batu Ampar 40, dan di Gunung Pasir tu di Tanjung Juan tujuan dia tu. Tu dia panggil Terdata Tanjung Juan lingkungan kata tujuan. Itulah dia. Tapi kalau nak dicari keluasan tu dalam bentuk accurate memang tak dapat dah. Bentuk mapping bentuk mapping memang tak dapat. Sebab dia dia mengatur-atur bersebab-sebab kata orang tu. Sedangkan di luar sendiri pun memang tak dapat nak menjawab dah. Kadang-kadang tu satu suku tu contohlah sukunya, tapi sepah-sepah tanya di Josi ada, di Tolang ada, di apa ada. Maknanya tu dia ada juga termasuk dalam luar lumah sikit. Ada. Macam apa saya tu nak kira jauh pada Santi tu. Dah duduk mungkin bilah dah tu luar lumah. Sebab dia kata dalam lingkungan tapi dia keluar sikit lah pada... Itu sebabnya kalau Masita perasan lah, misal kata, dalam dia menerangkan enactment tanah adat lingkungan tu, ini terpakai kepada pengamal-pengamal adat di daerah Kuala Pilah saja, sebahagiannya di luar Ulumua, di Jempol, dan juga di luar, apa dia kata tu, jadi dia pun tak dapat nak menjawab dah, sebahagian saja. Sebahagian saja ya. Itulah dia. Okey. Kita ada satu soalan lagi tu. Ini daripada jauh ni tu. Dari Minangkabau tu. Bertanya, dia suku Piliang. Kalau Negeri Sembilan boleh tak masuk suku mana? Namanya daripada Herman Saleh. Herman Saleh. Jauh ni tu saudara kita. Daripada mana tu? Daripada Minangkabau.
Minangkabau Sumatera Barat lah ni. Saya rasa ni dia sebut Kota Piliang ni. Saya tak pernah sampai Piliang, ni tu. Budi Cenago ni Dulu Kota ada suku Budi Cenago. Dulu ada grouping LMNS pagi tu. Adalah saya berbual sama dia pihak lembaga itu. Bertanya dia suku Piliang. nak masuk ke suku Negeri Sembilan. Kalau di Negeri Sembilan boleh masuk suku mana-mana. Oh tak masuk lah. Tak ada salah dah. Apalah salah. Lagi suku. Tapi samalah macam proses kita tadi cerita tadi kan. Okey. Okey, ini biasa Datuk soalannya. Ini Tapi biasa, Datuk, kan? saya rasa Datuk dah jelaskan tadi. Tapi mungkinlah Datuk. Dah cakap dah tadi tu. Datuk boleh apa baliklah. Bolehkah nikah sesuku? Jika berlainan Datuk Lembaga, lain Datuk Lembaga pula salah nikah sesuku. Tapi mungkin ini masa ni saya faham ni. Dia contoh dia selamat Minangkabau. Daripada Lepas luar. Itu saya nak tahu tu adakah cerita ni cerita luar ataupun cerita lingkungan? Luar. Adakah luar tu? Cerita luar. luar. Luar yang berbeza. Luar ni makin nak saya sebutkan tapi benda ni pernah berlaku di bola-bola senaling Pokumbu. Dulu di Bona kan. Bapa lain-lain lembaga sama, tapi apa yang saya dapat tahu dulu ialah nak bertanya pun orang dah tak ada arwah senara kayu di Tain makin tak di Bonanya lagi dah. Sebab satu lembaga lain bapa. Bunyi itu kata dia. Tapi kalau soalan ni tadi cuba ditanya merujuk kepada luar. Contohnya suku yang sama luar Johor dengan luar Rambau tu. Macam tu. Ini sebenarnya bergantung kepada itulah kepala lembaga tu sendirilah. Tapi kalau nak diambil kata Bonai ni kasus suku ni tadi Bonai dah macam adik-beradik. Tapi berbeza luar Datuk Lembaga berbeza boleh. Itu benda tu bagi kata orang tu dikemudiankan dibuat benda regulation tu. Tapi kalau kita berbalik kepada adat pepatih yang asal nikah sesuku ni macam nikah adik-beradik. Tak kira lah kau apa dah. Bunyi tu tak sedap kata buan-buan makin. Lebar sukunan doleh ni itu yang kau jumpa kata dia. Mak kata orang tua panggil lah. Okey Datuk. Okey, panjang tak kita apa. berbual tu Tok. Kering atau tekak Datuk kan. Dah biasa lah ni. Okey. Sambil-sambil tu Ya. kita boleh tengok soalan-soalan yang ada membaca lagi. Ada satu lagi soalan tu. Adakah anak tak sah taraf ni dapat harta pusaka? Okey. Cerita saya tak apa nampak tadi tu. Anak tak sah taraf. Anak yang tidak sah taraf. Dapatkan menjunjung pusaka. Ataupun senang cerita tu anak luar nikah lah tak? Isu anak luar nikah ni sebenarnya telah kebulatan datuk-datuk lembaga daripada luar dan juga daripada lingkungan. Jadi kita faham benda ni dah terjadi. Nak buat macam mana kan? Bak kata orang tu nyesal lah bau raung. Dah happen. Jadi sebagai hukuman dia, denda dia, bagi anak yang tidak sah taraf ni, dia boleh menuntut bahagian pesaka mak itu tadi, tetapi bersyarat dimasukkan nama anak dia. Kalau di lingkungan, setengah bahagian anak lelaki, setengah bahagian anak perempuan. Dia tak dapat. Sebab yalah, anak tidak sah taraf. Dan perlu juga ingat, apabila berlaku benda ni dalam puak tu, Pok tu, kebetulan pula ada kekosongan satu-satu jawatan adat, habislah. Tak bolehlah dia cacat adat tu. Cacat lah. Apa sebab, mesti tak tanya kat tu kan, apa sebab jadi macam tu? Macam mana kita nak jadikan orang tu pemimpin, dia sendiri pun tak betul keturunan dia. Keturunan dia tu baca lah nanti. Baca ada orang. Kan rumah siap baik bunyi kan. Orang sembilan ni pasal tu cukup pandai waktu dah. Rumah siap ada pun baik lah lepas tu. Tak betul lah, tak itulah. Kata dia. Nak mencari kesalahan dia. Tadi ini Atuk ada beritahu tadi ni. Dalam satu pulang kat Wari tadi. Itulah dia tadi tu. Kalau kita wah tak faham apa maksud dia tu. Berbalik kepada tadi tu, tak apalah, saya ulanglah balik. Sifat dan nafsako ni, macam saya cakap tadi, suku nan punya. Lembaga jadi penyaga penyaga. as a custodian. Okay. Jadi abih nan setampuk tadi tu, emak ni tadilah turun kepada nan setangkai.
Bawah pada dia. nak Bawah. Tak ada pula nan setangkai. Balik kepada waris yang berjurai. Mesti dalam lingkungan Suku. itu saja. Tak boleh dia keluar dah. Walaupun di sebelah kiri, di sebelah kiri, sebelah hulu tu ada juga orang selamat. Tak apa. Lain lah perut ni. Uat ni makin lain. Maknanya pembahagian tu tok dari dalam perut yang sama. Mesti dalam perut yang sama. Tak boleh pergi ke perut lain. Tak boleh. Kecuali pupui. Kalau pupui dah cari kiri kanan, tak iyo ni dah. Eden ni dah dan tinggal sebatang karo kata orang lelaki tu contoh kan. Abang tak ada apa, adik tak ada, apa dah tak ada lagi dah. Carilah pada waris yang berjurai. Yang ditinting balik, yang semoyang makin. Yang duduk dekat contohlah duduk kat racung di racung ko dia apa ko jadi ko dia lah pergi tak apa waris dan berjurai itulah maksudnya jadi harap ada apa soalan lagi ada apa okey dok kita tunggu dulu kalau sebenarnya ada soalan banyak soalan tu mungkin ada yang tak berkaitan yang perlu untuk jawab kan jadi dalam adat ni Tok cantik tak apa yang kita laksanakan dalam adat ni peraturan ni sebenarnya memang cantik sebenarnya jadi kalau diikut apa yang dia apa tu yang ditulis tu kan tak ada salah dah tapi kadang-kadang ni bila dah sampai ke apa modified esei yang paling saya tak remah ni diri saya bawa membulihkan bondo yang tidak, menidakkan bondo yang betul yang boleh. Tu cukup pantang saya. Ikut apa saluran adat berkata. Habis itu senang. Bukan itu dia kan terkandung dalam adat yang diadatkan tu. Adat yang sedia adat. Adat dan sebenar adat ni, sebenar kita tu ikut adat api apa? Panih. Air apa? Jadi tak boleh ubah dah. Adat dan teradat. Sama juga adat dan teradat, istiadat apa ni siapa buat salah orang tu kena hukum. Jadi adat ni sebenarnya cantik ikut saluan dia. Kata adat kata orang tu adat lalu di tempat nan gelap muafakat lalu tempat yang orang muafakatlah. Jadi kalau bondo ni bisa kata itulah dia puncanya selalu tu Masita dia bondo ni dia memang menidakkan bondo yang yo kan bondo yang tidak kau tak boleh ni dah nyandam sako ni dah. Tak ada nak ya. Lama-lama kan dia baca dah orang. Tu makin kau tu macam saya sebut tadi tu lah. Sejarah tu dibaca dibaca kat orang. Ikut selalu tak boleh lah. Nak buat macam mana? Simple ya. Sebenarnya tak ada masalah. Cantik. Don't create problem. Kalau kita merujuk kepada 4 perkara adat tadi tu, adat istiadat. Adat istiadat tu lah tu yang berlaku 2 tahun lepas tu kan. Ada adat nasional adat yang teradat adat istiadat adat yang diadatkan tu. Saya ada benda tu tapi saya rasa sesi ni tak dapat saya nak bercakap tu lah. Kita pasal suku tapi mungkin ada kaitan lah dengan proses-proses pasal tadi perkara tu. Masita tanya dia pasal adat kan. Adat patih ni cantik tak? Memang cantik benda tu kalau ikut saluan kan. Alu menuju benda. Cari kata sebab adat tu sendiri adalah peraturan hidup tu kan. Ya betul. Kawuh di hulu apa ni selesai kan apa kata pepatah tu kata kok kawuh nak dijonehkan kok kusut nak diselesaikan ya okey tu kita sebenarnya banyak soalan gitu tu ada tanya lah tak ada peluang ni tak ada masalah dah yang dapat saya jawab kan tu museum banyak buat apa ni program yang diteraskan. Kita ini adalah bukan satu teras yang kita buat dah tu. Sebab kita sekarang dalam musim PKP. Ya. Jadi aktiviti kita tak boleh laksanakan. Jadi ini adalah salah satu daripada aktiviti yang kita boleh buat untuk kita kongsi maklumat kepada orang luar. Dulu melalui taklimat saya muka ke muka kan. Pernah dulu museum jemput saya di Semenanti 2 kali. Cerita pasal tanah adat lingkungan kan, perbezaan apa semua. Okey, ada satu soalan terakhir ni tu. Sekiranya adat cacat, bolehkah ia dipulihkan semula? Ni soalan terakhir. Soalan ni bagi kata orang tu bagi saya macam tergantung lah bunyi. Sekiranya adat cacat bolehkah dipulihkan?
Adat cacat Maknanya ni. adat tu rosak. Oh, dah rosak. Dah Ni rosak. masalah lah. Masalah. Oh, ni masalah. Boleh. Macam misal kata, itulah tadi tu. Kes yang apa Mas Sita tanya tadi tu kan, salah satu anak di luar apa tadi tu kan. Tu dah makna dah rosak dah tu. Jadi kononnya mali seekor kebau. Boleh 50 gantang. Kita namakan itu pulih pusaka. Memulihkan pusaka. Memulihkan pusaka ni itulah dah nikah sesuku, nikah sewari. Maknanya kau dah mencacatkan adat. Cacat adat sumbang. Sumbang ni dah sumbang boleh. Tu dah. Tapi bila dipulihkan, adakah dia boleh? Meni masalah lah. Meni masalah. Ni masalah. Ambil lah balik. Boleh tapi dibolehkan. Tetapi dalam satu-satu keadaan tadi tu, kalau macam saya kata tadi tu, boleh dapat tanah pusaka, boleh dapat apa ni mengendam pusaka adat, tak dapat lah dah. Cacat tetap cacat. Tetap cacat. Okey. Tapi di pulih tu dapat lah kau bercampur rawu balik. Sama keluarga, sama puak-puak kau tu. Kau tidak sedih sisihnya dia orang tu. Dia tak ni masalah tu kata. Okey. Okey, selepas ni tu ya. Kita sebenarnya dah nak sampai penghujung ni tu. Ya? Boleh. Nak sampai penghujung. Tapi apakah pandangan Datuk, kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan ni tadi? Kepada generasi sekarang lah. Okey. Hala tuju tak? Ya. Jadi hala tuju tu, soalan ni pun makin pernah jugalah di 1-2 topik orang cakap pasal. Jadi daripada segi sekarang ni kalau nak tengok adat pepatih ni macam dah pudar. Tak tahu tak apa. Jadi kenalah diterapkan balik, diteraskan balik, dan bagi pihak-pihak pendengar di sana, di luar sana, baik lelaki dan perempuan, dalamilah adat pepatih tu. Jadi barulah kata orang tu daripada segi kebudayaan dia, norma hidup, tata cara hidup kita faham. Jadi kita tidak tersasar daripada landasan. Itu harapan saya lah tu. Apabila ditanya. Jadi kena pendengar-pendengar di luar, tak kira lah Wak Imat sekali, orang di luar sekalipun, baik mengetahui. Sebab apa yang saya pernah dengar dulu, satu masa pihak kerajaan negeri mengatakan Negeri Sembilan ni unik. Selalu saya baca kan unik. Pasal orang lain tak ada. Adat pepatih ni Negeri Sembilan ni satu yang ada. Yang lain tu semua adat Temanggung. Negeri Sembilan, bila hal tanah dia ada dua, tanah faraid, tanah adat. Negeri lain tak ada, semua tanah faraid. Jadi nah, bila merujuk kepada tu adat pepatihnya Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dia unik. Lah. Keunikan Negeri Sembilan tu. Unik dia. Berbeza daripada yang lain. Yang lain tu semua adat Temanggung. Orang lain apa? Dia ada luak yang 9. Itu kita tu negeri kita ni special tu. Itulah kelebihan kan? Kelebihan dia. Jadi apa Mas Sita berbangga lah. Ya. Jadi anak Negeri Sembilan. Saya bukan nak ni tu. Jadi selepas ni janganlah takut kan. Jejaka orang saya tak tu ada nak mencari. Datanglah. Ini bukan saya promosi bersilun. tu. Nak buat apa ramai perempuan yang tak apa itu. Okey tu. Sebelum tu terima kasih kepada Datuk lah ya, sebagai panel hari ini. Jadi saya mengucapkan bagi pihak Museum lah ya. Atas kerjasama yang diberikan dan maklumat-maklumat yang dikongsi bersama dengan kita tu. Okey, kita sampai penghujungnya. Tapi dulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan, Esko Kesenian Kebudayaan dan Adat Melayu dalam memperkasakan adat pepatih ini. Jadi dengan dana yang ada tu, kita dapatlah mempelbagaikan lagi aktiviti kita. Macam-macam aktiviti. Macam-macam aktiviti kita boleh buat. Saya juga bagi pihak tu juga menekankan terima kasih pada pihak Lembaga Museum, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, Esko Kesenian yang telah banyak memberi bantuan, dorongan dalam bentuk dana untuk memperkasakan adat pepatih. Jadi terima kasih Yang Berhormat Datuk. Akhir kata, peribahasa dia mengatakan yang lama dikelek, yang baru didukung. Jadi maksudnya kat sini dah adat lama tu tetap diamalkan. Tapi di samping tu budaya hidup ni kita teruskan. Sebab kita zaman teknologi. Ya, kelangsungan hidup. Okey, sekian. Berjumpa lagi dalam satu sesi yang lain dengan tajuk-tajuk lebih menarik lagi.